Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni, Jawharatul Tauhid lah. Jawharatul Tauhid ni karangan Syekh Ibrahim Al-Qani Nazim lah, ataupun yang mengarang nizam ni, syair-syair ni Syekh Ibrahim Al-Qani, dan disyarah oleh Syekh Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid dah. Kita tengok banyak lah dia terjemah hak tu dah, cuma ada benda jadi depend sikit dah. Dan hak kita ni masalah kelepak-lepak, itu doa itu dapat memberi manfaat. Doa itu dapat beri manfaat. Syair ni, baik syair tu nizam dia dah. Wa 'indana anna ad-du'a yanfa'u kama min al-Qur'ani wa'dan yusma'u. Dan menurut kita al-sunnah, wa indana, menurut di sisi kita al-sunnah ni, anda doa yang fa'u, bahawa doa itu memberi manfaat. Kerana petunjuknya ada didengar dari Al-Quran, hal keadaannya dijanjikan. Kama minal Quran wa'dan yusma'u. Lepas tu artinya, dan menurut kita sekalian al-sunnah, bahawa doa yang merupakan permohonan atas jalan tadarru' atau pengangkatan segala hajat kepada zat yang kuasa, tadarru' pada Allah, tunduk kepada Allah, dan atau kita angkat segala hajat pada zat yang maha kuasa tu, menaikkan darjat adalah memberi manfaat bagi mereka yang masih hidup dan yang sudah mati pun. Jika kita memang mendoakan kebaikan bagi mereka, dan akan memberikan mudarat jika kita memang mendoakan bencana atas mereka, meskipun timbulnya doa itu adalah dari orang kafir, berdasarkan qaul rajih. Kerana hadis Anas radhiyallahu anhu, da'watul mazlum mustajabatun walau kafiran. Doa orang yang teraniaya itu adalah dikabulkan walaupun dia orang kafir. Da'watul mazlum mustajabah walau kafiran. Hadis ni hadis riwayat Ahmad daripada Anas bin Malik dah. Lepas adapun firman Allah Ta'ala, wa ma du'aul kafirina illa fi dalal, dan tidaklah doanya orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. Macam tak terima tu. Maka maknanya bahawa tidaklah dikabulkan bagi mereka dalam hal doa yang khusus untuk memohon keringanan azab Jahannam dari mereka di hari kiamat nanti. Itu cerita pasal untuk diri dia sendiri lah, untuk ringan azab tu tidak kait, tak boleh lah tak. Tapi kerana zalim tu untuk orang lain lah. Hakim telah meraihkan dan dia mensahihkannya bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yughni hadaru man qadara wa du'a'u yanfa'u mimma nazala mimma lam yanzal wa innal bala la yanzilu wa yatalaqahu ad-du'a fayata'alajani ila yaumil qiyamah. Tidakkah cukup kewaspadaan orang yang mempunyai kemampuan, dan doa itu memberi manfaat dari apa yang telah diturunkan dan dari apa yang tidak pernah diturunkan. Sesungguhnya bala bencana itu benar-benar akan turun, dan doalah yang menjumpainya, maka keduanya pun saling ubat mengubati hinggalah hari kiamat. Hadis ni hadis riwayat Hakim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata sahih isnadnya. Tapi Imam Zahabi dia kata dalam majma'nya kata dhaif lah. Tidak sepakat, maksudnya Imam Hakim kata sahih, tapi Imam Zahabi kata dhaif lah. Okey, habis itu ni. Okey, dan doa itu memberi manfaat pada qada mubram, ketentuan Allah yang sudah dipastikan, dan juga pada qada mu'allaq, ketentuan Allah yang dita'alliqkan atau dikaitkan dengan sesuatu. Sebabnya demikian, kerana pada qada mu'allaq tidaklah ada mustahil dalam hal mengangkat apa-apa yang pengangkatannya daripadanya dita'alliqkan atas doa, dan tidak pula dalam hal turunnya sesuatu yang mana turunnya daripadanya itu dita'alliqkan, digantungkan atas doa. Ta'alliq digantung. Ya. Sedangkan pada qada mubram, doa meskipun tidak akan pernah mengangkatnya, namun Allah Ta'ala menurunkan kebijaksanaannya terhadap orang yang berdoa, sebagaimana juga Allah telah mengqada ke atasnya dengan qada mubram bahawa dia akan kejatuhan batu besar. Maka jika dia berdoa, maka Allah nescaya berhasillah baginya kebijaksanaan itu,
Bahawa batu besar tersebut menjadi hancur berkeping-keping laksana butiran pasir dan kemudian menimpanya. Ia ada kemungkinan dia gini. Nah, ia ada qada mu'allaq. Kalau dia tak doa, dia akan kena bala dah. Kalau doa lepas bala dah. Ia ada mubram pun sebenarnya gitu juga dah. Dia hampir sama je. Mubram ni qada yang telah tentukan awal-awal lagi dah. Mu'allaq ni bergantung dah. Jadi kita sebagai manusia ni, ketentuan Allah yang hakikinya Allah tahu belaka. Bahkan Allah tahu tak ada orang doa ni dah menyebabkan dia siam penyakit, dia hilang bala dah, percaya dalam kehidupan dia. Dengan doa dia semua Allah tahu awal lagi. Kita ni jangan fikir kerja tu dah. Kita fikir kerja kita. Kerja tidak tahu doa dah. Dan doa tu boleh elak bala. Benda-benda tak molek kita boleh elak daripada penyakit COVID ni, daripada bala-bala macam-macam dengan doa dah. Jadi kita berdoa. Berdoa tu ikhtiar. Macam kita nak pandang, kena belajar, nak kenyang, kena makan, nak elak bala, kena doa, nak berjaya, kena doa. Jadi doa tu adalah salah satu ikhtiar yang Allah suruh pada kita. Hakikat dia tu memanglah kita doa pun dengan ketentuan Allah juga. Kita boleh doa tu adalah ketentuan Allah, pilihan Allah dah. Allah dah pilih kita, menyebabkan jiwa kita, hati kita nak doa dah. Jadi kita detail sangat, kita tak secara kita ni sebagai manusia, kita nak buat kerja kita dah. Jangan nak fikir kerja Tuhan dah. Kerja Tuhan memang dia boleh buat belakang dah. Jadi kita fikir hak mana Allah suruh kita doa. Doa tu boleh elok bala. Pada dah elok bala untuk memberi kebahagiaan, semua tu dengan doa dah. Habis itu dah. Dan pembahagian qada kepada mubram dan mu'allaq adalah zahir berdasarkan Lauhul Mahfuz. Apa dengan berdasarkan ilmu Allah, pokok pangkal Lauhul Mahfuz, punca pada Lauhul Mahfuz, maka segala sesuatu itu adalah mubram. Taklah mubram ni kerana Allah jika telah mengetahui akan terjadinya mu'allaq alaihi, sesuatu yang dijadikan ta'liq bergantung padanya, maka secara pastilah terjadi mu'allaq atau sesuatu yang ta'liqkan digantungkannya. Contohnya orang ni kalau tak doa kena bala accident ke apa dah. Jadi dia doa tu menyebabkan tak ila bala. Allah tentu awal-awal lagi. Dengan sebab dia doa lepas. Jadi awal-awal lagi gitulah. Tu bahag mubram ni bagi hal tak dah. Dan jika Allah telah mengetahui akan ketiadaan terjadinya secara tidak dia akan terjadi dengan pasti. Akan tapi seorang itu tidaklah boleh meninggalkan doa kerana tawakal atas yang demikian. Sebagaimana dia tidak boleh meninggalkan makan kerana tawakal atas penetapan Allah dalam perkara itu dengan kekenyangan. Walaupun bagi kekenyangan Allah SWT apa? Bukannya makanan kita dia beri kekenyangan dah. Beri gemuk ke apa tak? Jadi semua tu dengan izin Allah. Tapi kita kena usaha ikhtiar dah. Ada setengah orang makan sikit aku jadi gemuk sangat dah. Kerana zat tu dia serat tubuh dan dia membina lemak-lemak sel-sel barunya dengan banyak menyebabkan jadi gemuk dah. Ada setengah tu makan banyak sangat tak gemuk-gemuknya kita. Sebab dia serat makan ni, kadar serapan makan ni dan kadar pembinaan sel tu kurang dah. Jadi kita kena usul macam Menteri Wanita kat usul Jepun dia usul supaya serapan zat tu kurang banyak. Makin banyak pun tak gemuk mana dah. Itulah. Jadi begitu juga sini. Kita nak faham, kita nak fikirnya ikhtiar kita dah. Salah satu ikhtiar kita adalah doa. Kerja tu dia fikir dah. Jangan kita kata kalau Allah tak ada doa buat apa? Allah tak ada hak kenyang, tak payah makan. Buat apa makan? Jangan fikir gitu. Tu kerja tu kita nak arah tu kau beri kenyang aku. Walaupun aku tak makan. Ada tak so gitu tu kita tu kita ikhtiar kerana kerja kita hamba Allah. Kita cari ubat, kita doa tu kita usaha. Nabi pakai baju besi dua baju besi nak pergi Uhud apa cerita tu. Bila-bila kita pun kena lagi Nabi pun usaha ikhtiar. Lepas tu ada pun Mu'tazilah, maka doa itu tidaklah beri manfaat dan mereka tidak jatuh kafir dengan yang demikian kerana tidak mendustakan Al-Quran seperti firman Allah Ta'ala, Udu'uni astajib lakum, berdoalah padaku nescaya aku akan kabulkan bagimu. Ni ayat Quran lah, surah Ghafir ayat 60 dah. Akan tapi mereka mentakwilkan doa itu dengan ibadah dan mentakwilkan ijabah pengambilan doa dengan pahala. Ni cerita ni. Wal ijabah bisawab. Ni cerita ni sebab ni mikir kuat ni nak. Fikir pasal Tuhan. Ni kerja Mu'tazilah ni sebab dia mikir kuat. Jadi ilmu falsafah daripada orang ni Aristotle, Plato tu masuk dari dunia Islam.
Fikir kuat pasal zat tu lah sekali dia banyak benda nafinya. Kesupan makhluk ya. Allah tak bertempat wujud bila makan gapo detail sangat pasal tu ya akan rasa ya. Ke tempat tu makhluk macam mana Allah bertempat. Nak fikir tak. Memanglah dia fikir setara tu nak kata gitu tapi kita kalau kita nak fikir dia. Nak detail pasal tu ya. Kita fikir pasal kerja kita kena buat lah. Ni pokok dia fikir Allah tak ada doa apa pada apa. Ni Mu'tazilah ni lah. Kalau doa apa bukan kerana tolak bala tapi kerana nak boleh pahala saja dah. Dia fikir gitu. Sedangkan hadis Nabi pun sebut. Dah. Tu benda tu salah satu ikhtiar seperti kita nak kena makan. Nah. Doa ni nak tolak bala, nak beri selamat, beri bahagia doa. Tu salah satu ikhtiar, salah satu asbab musabak juga kan. Ni fikir kerja tadi jadi payah. Dia fikir tak ada faedah doa apa dia kata dah. Ni Mu'tazilah ni. Perlu diketahui bahawa doa itu mempunyai beberapa syarat dan adab. Maka di antara syarat-syarat doa adalah pertama, makan makanan yang halal supaya mudah terima doa kita. Yang kedua, berdoa sambil yakin akan dikabulkan Allah. Yang ketiga, di waktu berdoa hati tidak lalai. Khusyuk. Dia faham doa dah dia khusyuk dia faham lah. Doa dengan sungguh-sungguh dia. Lepas yang kedua ni yakin lah. Kena yakin dikabulkan, jangan kata cek doa Allah tak terima. Awal-awal kita dah hati perut kita untuk rasa gitu. Tak jadi sungguh ada. Yang keempat, tidak berdoa dengan sesuatu yang mengandungi dosa atau putus silaturahim atau hilang hak-hak kaum muslimin. Ni tak ni doa supaya orang KO lah nah. Jangan gitulah. Atau doa yang kata dia musuh kita ni kadang-kadang musuh kita baik pun jangan melampau lah. Jangan berdoa ke apa dah. Kita hanya minta yang terbaik lah. Tak kira. Dia pemimpin ni kita tak boleh anggap orang ni paling baik, paling jahat. Muktamad lah. Hak zahir tu kita berhak pilih kan. Mana mementingkan rakyat, mementingkan poket sendiri kita boleh pilih. Tapi hakikatnya kita tahu kadang-kadang orang ni jahat dah. Kita ni melampau sangat jadi jahat lebih buruk lagi dah. Jangan kita doa lalu lah. Sebab itu kita kena berdoa untuk kebaikan dulu dah. Yang kelima, tidak berdoa dengan sesuatu yang mustahil walaupun pada adat. Jangan doa benda hak mustahil pada adat ni. Contohnya tak sedap berdoa lah benda hak pelik-pelik dah. Contohnya suruh kita ni benda tak perlu lah, kita perlu dah. Suruh kebang ke apa kau tak perlu mana tu dah. Baik kita doa supaya kita amal ibadah banyak dah. Sedangkan di antara adab-adab berdoa adalah pertama, mencari waktu-waktu fadilah, waktu-waktu utama, seperti berdoa pada waktu sujud. Masa sujud semaya tu, soalnya sunat kau semaya wajib pun boleh doa. Cuma semaya wajib kena ikuti email lah, tak ada nama dah. Dan di ketika azan dan iqamah, lepas azan, lepas iqamah boleh doa dah. Selain doa, kita baca doa kepada Nabi, selawat Nabi tu, Allah berbahazid dan tamah dan seterusnya. Tu doa lah kita pula dah. Yang kedua, yang mendahulukan wuduk dan solat. Kita ambil semaya dulu, semaya sunat dulu kau. Nak semaya fardu tu, masa tu kita doa, mustajab lah dah. Yang ketiganya, adab kiblat, menghadap kiblat doa dah. Yang keempatnya, mengangkat tangan ke arah langit. Tangan ke arah langit tu kita macam harap turun rahmat doa daripada Allah daripada langit dah. Yang kelima, mendahulukan taubat. Insah dulu mengaku kita buat salah, asal tak sibuk lagi dah. Yang keenam, yang memberikan pengakuan dosa dah. Mengaku pun satu benda yang besar dah. Kalau kita mengaku kita dosa, buat dosa dah. Tak berasa diri kita suci. Dan kita anggap kita ni suci bersih, walau jahat dah. Yang ketujuh ni ikhlas. Ikhlas. Betul-betul ikhlas kerana Allah SWT. Bukan mengharapkan pujian manusia. Bukan seorang-orang puji kita nak. Gitu lah. Yang ke-8, yang memuliainya dengan hamdalah. Puji Allah dan selawat atas Nabi SAW. Serta menutupnya pula dengan hamdalah jugalah. Perkataan musannif pengarah syair ni dengan kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u, artinya kerana apa yang didengar petunjuknya dari lafaz-lafaz Al-Quran, hal keadaannya dijanjikan. Dijanjikan Allah Ta'ala firman ud'uni astajib lakum. Ni banyak kali kita baca sini, ud'uni astajib lakum.
Qala rabbukum ud'u'ni astajib lakum, surah Ghafir ayat 60 ni. Dan juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya padamu tentang aku, maka sungguhnya aku adalah dekat, aku mengabulkan doa dan berdoa jika dia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186 ni. 186. Jadi gitulah dari doa ni kita kena ingat doa kepada Allah ni. Allah ni dekat. Ayat Quran ni bukan hadis, ayat Quran. Jadi Allah ni Maha dengar lah. Ni apa nak doa minta hajat pergi jumpa kubur Tok Wali, minta dengan Tok Wali dulu kan. Berkat Tok Wali dah ke apa. Tak perlu gitu, tak perlu. Allah tu Maha dekat dah. Dekat dengan kita je tahu belaka dah. Kita doa tu rasa Allah dengar. Dan yakin Allah terima doa kita. Padahal apa nak perlu perantaraan ni lah. Berasa Allah ni tidak tu bicara tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah ni pertama asasnya. Orang kafir pun mengaku Allah Maha berkuasa nak. Tu dalam haji ya, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Orang masa jahiliah kata illa syarika lahu kan nanti lah. Tapi dia tu ingat dah, tapi dia memiliki engkau memiliki, tapi dia sebut yang Maha memiliki tu Allah. Dan berhala tidak memilikinya. Cuma dia kata kecuali engkau yang syirik, yang itulah jadi perantara dah. Dia orang kafir ni guna berhala-berhala Lata, Uzza apa tu sebenarnya orang soleh. Wajud. Dia kira orang roh ni roh tahap tinggi dekat dengan Tuhan. Jadi nak minta doa tu kena melalui perantara. Yang anggap Tuhan ni macam raja lah ni. Tu masalah setengah-setengah sufi, setengah orang tu. Yang anggap Tuhan ni macam raja tu. Nemuhnya Tuhan ni. Raja ni kita royak kena tak boleh siapa dia malaikat dengan ada orang tengah nak apa dia. Jadi dia tu anggap Tuhan tu macam tu. Sedangkan Quran je lah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ana. Padahal itulah dalam Quran ni sebut dah bahawa Allah ni dekat. Apabila berdoa minta apabila hamba-hambaku bertanya padaku, dah salaka ibadi anni tentang aku fa inni qarib, katakanlah aku ni dekat. Allah tu Maha mendengar dan kena faham dah. Lepas tu dah. Dan perkhususan Al-Quran itu adalah kerana tawaturnya, bukan kerana pembatasan dilalah petunjuk atasnya, kerana sunnah dan ijma' pun ada menunjukkan bahawa doa itu memberikan manfaat. Jadi Quran sunnah ijma' kata doa ni boleh beri manfaat. Manfaat detail memang kita tak tahu dah. Sekadar dia kubur kau pakai akhirat kau, doa lah, mungkin sampai ke akhirat doa lah. Jadi kita usaha dan doa lah. Maka Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah di banyak tempat, seperti pada perang Badar. Dan ulama salaf serta khalaf pun telah ijma' atasnya. Nabi doa ni pun tak tahu tentang qada dan qadar. Nabi doa ni macam tapi tak tahu. Mana perang Badar dah. Nabi doa punya doa sungguh tu siapa? Jatuh selendar selimut Nabi tu. Jatuh selendar nak Nabi sungguh Nabi berdoa. Jadi kita kena ukhtunya zahir. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kadang kita doa lah. Jangan kata Allah tak ada, tak perlu doa. Jangan kata begitu lah. Okey, lepas tu perlu diketahui. Maka Rasulullah telah berdoa kepada Allah di banyak tempat seperti pada perang Badar, dan ulama salaf serta khalaf telah ijma' atasnya. Perlu diketahui bahawa ijabah, penerimaan doa itu bermacam-macam bentuknya. Maka kadang-kala bentuk yang pertama yang kata yang memohon itu terjadi sesuai ainnya dengan segera. Betul-betul serupa. Minta nak boleh kereta sungguh. Nak boleh bini kan, bini sungguh tak boleh. Yang kedua, jadi mohon itu terjadi akan tapi diakhirkan untuk satu hikmah yang ada padanya. Kadang-kadang kalau kita fikir molek, ada hikmah yang besar dah. Ada orang yang usah-usah bankrupt, tak kaya, nego dah. Kalau kaya dia naik helikopter, accident helikopter, kemungkinan berlaku dah. Kaya doa. Jadi benda-benda gitu kena fikir positif lah. Kalau aku kerja kuat,
Kita ada kilat dah kuat, gaji mahal. Tapi mudah kena Covid. Duduk rapat-rapat ke apa dah. Jadi kemungkinan tak ada. Nah, jadi kita untuk tenang kita redha apa yang ketentuan Allah ni. Jadi kita kena bersyukur. Nah, gitulah. Nah. Jadi ada hikmah kalau Allah tak terima kita. Ada Allah buat capek benda yang molek dah. Sesuai dengan kehidupan kita dah. Kalau kita fikir molek dengan tenang, dengan lapar dada. Apa yang Allah kita minta tu, Allah tak beri selalu, Allah beri ke dia tu, ada hikmahnya dah. Yang ketiga, ijabah. Penerimaan doa itu terjadi dengan selain yang dimohonkan sekiranya tidak ada pada yang dimohon itu maslahat najizah. Kebaikan yang dapat terus dirasakan. Sedangkan pada yang selainnya itu terdapat maslahat najizah. Iaitu yang kebaikan yang dapat terus dirasakan. Jadi kadang-kadang benda yang kita minta tu, kita rasa hak tu yang terbaik bagi diri kita dah. Padahalnya ada benda lain Allah tak jadi tak capai kita dah. Nah, nak kereta ni nak minta doa, nak minta kereta jenis ni. Sekali boleh kereta jenis hai dah. Apa ada kita mana lah jadi terbeli hak ni dah. Fikir kena ada hikmahnya besar. Kereta hak ni walaupun nampak sehu dah, udah penuh dah mahal beki macam-macam kan. Jadi kita kena bersyukur dah. Atau ada pada yang dimohon itu maslahat. Sedangkan pada yang selainnya terdapat yang lebih mengandungi maslahat kebaikan berdasarkan bahawa jabat itu berkait dengan masyiah. Kehendak Allah dah. Sebagaimana yang tunjukkan oleh firman Allah. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Maka Allah menyingkapkan apa yang kamu semua mohon kepadanya jika dia suka. Nah, surah An'am ayat 140. Ayat. Nah, surah An'am. Ayat 41 ayat 41 ni ayat 41 dah. Jadi maka Allah menyingkapkan apa yang kamu semua mohon kepadanya jika dia suka. Maka ayat inilah yang menjadi qaid. Ketentuan dah. Bagi kemutlakan dari dua ayat umum tu, dua ayat sebelumnya hingga maknanya menjadi berdoalah padaku. Nescaya aku akan mengabulkan bagimu jika aku suka, dan aku akan mengabulkan doanya orang berdoa jika aku suka. Jika atas Allah hendaknya. Insyid tak ada engkau suka, dan Allah suka dah. Jadi Allah suka tu ada hikmah yang besar lah. Kalau dia tak beri lagi dunia, dia berganti di akhirat. Kita tak usah apa dah susah lah. Apa dah susah tapi adalah hikmahnya dah. Jadi kita tak boleh tentu lah. Nah, gitulah. Jadi kita kena bersyukur dan kita kena buat segala sedaya upaya kebaikan yang kita mampu buat lah. Panjang kedok ni. Akan panjang. Panjang ni. Saya rasa tak lagi dah ni. Sebab ada kerja panggil lain lah. Sekarang ni sahaja kali perbincangan kita hari ni. Pendek sikit dah. Cuma lah ni kena ingat balik bahawa ni doa tu boleh beri manfaat ya. Doa tu beri manfaat. Itulah akidah Ahlussunnah Jemaah. Bukan sekadar doa tu ibadah dengan pengambilan doa tu dia anggap pahala saja, jangan anggap gitu macam Mu'tazilah. Dan Allah terima sungguh, dan Allah bagi sungguh sampai ke akhirat, sampai di kubur pada akhirat. Doa-doa kita atas dunia boleh beri manfaat. Doa di dunia ni akan sampai ke akhirat nanti dah. Dan kita kena ingat bahawa Allah SWT ni Maha mendengar doa dia. Syarat-syarat doa sekali lagi kita bincang. Pertama, kena makan benda halal lah. Kalau makan benda haram, jadi payah nak terima doa dah. Yang kedua, kena yakin Allah kabul doa. Kena yakin Allah kabul doa. Yang ketiganya, hati ni tidak lalai. Hati ni faham molek doa dia dengan penuh perhayatan hati dia. Dan sebab itu semaya jenazah ke apa molek anak dia tak imam ikut mazhab kita dah. Kita imam dah mazhab kita ni. Yang paling dekat tu dengan keluar si mati tu. Anak lah contohnya nak. Dia lebih kuat doa, dia lebih ikhlas. Hati ni tidak lalai. Yang keempatnya tidak berdoa sesuatu yang ada dosa. Putus silaturahim kau suruh putus ke apa dah. Hilang hak kaum muslimin kau dah. KO ke apa dah. Tidak gitu. Yang kelimanya, tidak doa benda yang mustahil lah. Benda hak pelik doa dah. Benda hak pelik doa. Nak hidup boleh ke apa dah. Tak perlu dah. Lepas tu adab berdoa ni kita bincang pertama cari waktu utama dah. Lepas masa sujud ke, lepas azan iqamah ke.
Sembahyang Jumaat kau dah. Masa khutbah Jumaat kau dah gitulah. Lepas yang kedua, ambil wuduk dulu dan solat. Sembahyang sunat dulu kau sembahyang ke apa dulu baru doa. Doa lepas sembahyang kau, sembahyang fardu kau, lepas sembahyang sunat kau dah. Yang tiga, menghadap kiblat. Yang keempat, angkat tangan ke arah langit. Yang kelima, mendahulukan taubat. Taubat dulu dah. Angkat tangan dah. Yang keenam, berikan pengakuan dosa dah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yang diucapkan oleh Nabi Yunus tu. Kita royak apa hajat jaga apa dah. Tapi sebabkan sebut pengakuan dosa tu, Allah SWT Maha faham. Allah dia faham, dia berilah keselamatan daripada duduk dalam perut ikan paus selama-lamanya dah. Yang ketujuh ni ikhlas. Lepas tu kena ada puji alhamdulillah, puji kepada Allah, alhamdulillah dan seterusnya. Kena ada selawat Nabi dah. Tutup pun dengan selawat Nabi dah, kena puji dah. Itulah. Kita kena ada doa macam doa kita lepas sembahyang lah. Kita baca doa lepas sembahyang. Begitu ya, kita baca doa masa waktu lain pun kita lebih kurang baru lebih mustajab doa ni. Itulah beberapa perkara doa, lepasnya kita baca balik. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.